بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Naufal radhiyallahu anhu, ra'aitu Abdullah ibn Az-Zubair ala aqabatil Madinah. قال: فجعلت قريش تمر عليه والناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر فوقف عليه فقال: السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب. أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله إن كنت ما علمت صواما قواما وصولا للرحم، أما والله لأمة أنت الشرها لأمة خير. ثم نفذ عبد الله بن عمر فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله، فأرسل إليه فأنزل عن جذعه فألقي في قبور اليهود. ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فأبت أن تأتيه، فأعاد عليها الرسول: لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك. قال: فأبت، وقالت: والله لا آتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني. قال: فقال: أروني سبتي، فأخذ نعليه ثم انطلق يتوذف حتى دخل عليها، فقال: كيف رأيتني صنعت بعدو الله؟ قالت: رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. بلغني أنك تقول له: يا ابن ذات النقاط، يا ابن ذات النطاقين، أنا والله ذات النطاقين. أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر من الدواب، وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه
أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا فأما الكذاب فرأيناه وأما المبير فلا إخالك إلا إياه قال فقام عنها ولم يراجعها أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Naufal, kata dia, aku melihat Abdullah bin Az-Zubair disula dan disalib di satu kawasan bukit di antara Makkah dan Madinah. Untuk hadis ni dia nak cerita dekat kita satu musibah yang menimpa satu batang tubuh sahabat yang bernama Abdullah bin Az-Zubair. Banyak kali kita ulang sebut Abdullah bin Az-Zubair ni siapa? Abdullah bin Az-Zubair dia anak kepada Az-Zubair bin Al-Awwam, sahabat Nabi yang termasuk di dalam 10 sahabat jamin syurga. Bapa dia Az-Zubair bin Al-Awwam salah seorang daripada 10 sahabat yang Nabi garanti syurga. Mak dia Asma binti Abi Bakr, kakak ipar Nabi, kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia yang kata Abdullah bin Az-Zubair adalah anak angkat Nabi. Dan dia bukan calang-calang orang, satu orang sahabat yang banyak ikut berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia satu orang yang sangat malang nasib dia. Apabila akhir umur dia dibunuh oleh satu orang yang bernama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dan dibunuh pula tidak dengan bunuh biasa. Sebaliknya dia dibunuh, kemudian mayat dia disula, kemudian disalib di satu batang kayu, kemudian disandak di dinding Kaabah, kemudian dibawa mayat dia dipacak di satu kawasan tanah bukit tinggi supaya semua orang tengok. Begitu berakhir hidup dia, semata-mata kerana satu peristiwa. Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam semasa dia jadi gubernur yang memerintah Makkah, atas nasihat daripada isteri Nabi yang juga mak penakan dia, Aisyah radhiyallahu anha, maka dia guna kuasa dia sebagai gubernur, dia runtuhkan Kaabah yang ada, dan dia bina balik Kaabah tu seperti mana Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bina Kaabah dengan anak dia Nabi Ismail. Kaabah bukan macam Kaabah hari ini. Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Kaabah yang pintu dia ada 2. Satu di pintu la ni, tapi kedudukan dia atas tanah, bukan tinggi macam la ni. Dan satu lagi bertentang dengan pintu tu, balik sana ada lagi satu pintu sebelah rukun Yaman ni. Itu Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudiannya Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ni dimakan usia, runtuh, reban, relai dengan sendirinya. Dibina semula oleh Quraisy dengan bentuk yang kita tengok hari ni, satu pintu dan pintu tinggi. Bila mai Abdullah bin Az-Zubair jadi gubernur memerintah Makkah, Aisyah, mak angkat dia yang juga mak penakan dia, kata dekat dia, Aisyah kata masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada sebut, tuan-tuan boleh rujuk hadis tu dalam Bukhari ada, dalam Muslim pun ada. Nabi kata, wahai Aisyah, kalau tidak kerana kaum engkau masih baru dengan Islam, mau saja aku runtuhkan Kaabah ini dan bina seperti mana dibina oleh Nabi Ibrahim dulu. Intention Nabi nak buat macam tu, tapi Nabi tak buat. Pasal apa? Pasal Nabi takut macam ni pergi perban Kaabah buat lain,
Orang ni baru masuk Islam, takut mereka jadi macam-macam. Nabi tak buat. Apa yang Nabi kata tu Aisyah cerita dekat Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair masa tu governor. Dia rasa orang Islam pun dah lama jadi Islam, kalau dia perban, dia buat lain, ikut macam mana yang Nabi Ibrahim buat, tak jadi masalah dengan orang ramai, maka dia buat. Bila dia runtuhkan Kaabah, dia buat balik. Hajjaj yang pada masa tu dia governor di tempat lain, dia serang Kaabah, dia serang Mekah. Dia serang Mekah kerana dia menganggap perbuatan Abdullah bin Zubair perban Kaabah buat lain ni, dia kata satu perbuatan salah. Itu saja isu dia. Maka dia attack Mekah, dan akhirnya Abdullah bin Az-Zubair diberi kata doa. Sama ada hang lawan dengan aku sampai tengok apa nak jadi, ataupun hang serah diri dekat aku. Abdullah bin Az-Zubair gemuruh. Dia tahu Hajjaj ni siapa. Hajjaj ni tuan-tuan, kalau baca dalam sejarah Islam, dia bukan orang koman-koman, dia panglima tentera, dia pimpinan tentera, yang kalau dia pimpin tentera ni memang menang. Dan dia satu orang yang cukup cengih, cukup tegah. Dia, tangan dia saja membunuh ribuan para sahabat Nabi. Atas sikit salah faham, atas macam-macam sebab dia bunuh. Maka disitulah peranan Asma binti Abi Bakr. Mak betul dia. Pergi kata dekat dia, wahai Abdullah, kamu jangan gentar dengan dia ni, dengan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Maka akhirnya cerita tu berakhir dengan dia ditewaskan oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia dibunuh, mayat dia disula dan disalib pada satu kayu panjang, disandak di dinding Kaabah, kemudian dibawa letak di satu kawasan tanah tinggi. Pasal Hajjaj nak bagi contoh kepada semua orang, siapa juga lawan aku, ini akhir hidup dia. Aku bukan tak kenal Abdullah bin Az-Zubair, dia ni siapa? Dia ni anak angkat Nabi, dia ni anak kepada kak ipar Nabi. Bapa dia salah seorang daripada orang yang dijamin syurga. Tapi kalau aku nak buat, aku buat. Ni Hajjaj ni nak tunjuk macam ni. Hadis yang kita baca ni, latar belakang hadisnya begitu. Cuba kita baca apa dia kata. Kata Abi Naufal, dia kata, Ra'aitu Abdullah ibn Zubair ala aqabatil Madinah. Dia salah seorang yang hidup pada zaman tu di Mekah. Dia kata, mata aku sendiri tengok bagaimana Abdullah bin Az-Zubair dibunuh dan disula dan disalib di batang kayu dan diletakkan di satu kawasan tanah tinggi di antara Makkah dan Madinah, tapi dia rapat ke Mekah. Qala faja'alat Quraisy tamurru alaihi wan nas. Kata Abi Naufal, dia kata orang ramai, khususnya orang Quraisy, semua lalu kawasan tu duk tengok mayat Abdullah bin Az-Zubair. Lalu aja tengok sekali dengan teringat takut dekat Hajjaj. Pasal Hajjaj boleh buat lagu tu dekat anak angkat Nabi, orang lain dia nak kira apa? Semua orang yang lalu ni, dia kata faja'alat Quraisy tamurru alaihi wan nas. Quraisy dan juga orang ramai lalu kawasan tu, semua duk tengok mayat Abdullah bin Az-Zubair ini. Hatta marra alaihi Abdullah ibn Umar. Sehinggalah satu hari lalu di kawasan mayat Abdullah bin Az-Zubair ni Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia lalu. Dia cuba untuk tak lalu kawasan tu, pasal dia tak gamuk nak tengok mayat anak angkat Nabi dalam keadaan macam tu. Satu hari dia lalu juga. Bila Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab ni lalu, bila sampai di situ, fawaqafa alaih, dia berhenti betul-betul di depan mayat yang duk tercacak di kayu ni. Faqala, kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia kata, Assalamu alayka Aba Khubayb. Assalamu alayka Aba Khubayb.
Assalamu alayka Aba Khubayb. Dia ulang 3 kali bagi salam kepada Abdullah bin Az-Zubair yang gelarannya ataupun kunyah Abu Khubayb, gelaran dia. Bila anak Sidina Umar ni sampai di depan mayat Abdullah bin Az-Zubair yang duk tercacak di kayu ni, dia berdiri depan tu, dia kata Assalamu alayka ya Aba Khubayb. Dia bagi salam kepada mayat ni. Dia kata ama wallahi laqad kuntu anhaka an haza. Dia kata demi Allah aku dah pesan dekat hang. Dia bercakap dengan mayat. Ama wallahi laqad kuntu anhaka an haza. Demi Allah aku dah larang hang daripada buat benda ni. Pasal apa dia kata lagu tu? Pasal dia sayang dekat Abdullah bin Zubair. Pasal apa Ibnu Umar kata lagu tu dekat Ibnu Zubair? Pasal apa? Pasal dia rasa kehilangan satu orang hebat daripada kalangan kawan dia. Dia ulang 3 kali. Dia kata ama wallahi laqad kuntu anhaka an hadza. Demi Allah, dia kata aku pernah larang hang tentang benda ni. Aku dah larang hang dah, tak usah duk challenge dengan Hajjaj ni. Aku dah larang hang dah, tak ada guna lawan dengan Hajjaj ni. Aku dah pesan dah dekat hang, dengan orang macam Hajjaj ni tak ada pasal kita pergi duk bergaduh dengan dia, tak menang kita ni. Tuan-tuan, kalau tengok dalam hadis lain, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sidina Umar Al-Khattab ini tercatat di dalam hadis. Dia sembahyang di belakang Hajjaj. Dia satu sahabat Nabi, sahabat besar Nabi. Pak dia satu khalifah yang menjadi orang kanan Nabi, Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila Hajjaj mai di kawasan dia, Hajjaj jadi imam, dia pergi duduk belakang. Dia semayang berimamkan Hajjaj. Bila habis semayang, Hajjaj balik, orang tanya dia. Dia kata, wahai ni Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, ya Abdullah ya bin Al-Khattab, hang tahu tak imam tadi siapa? Ni orang-orang yang jadi anak murid dia ni tak puas hati. Hang tahu tak hak jadi imam tadi itu Hajjaj. Dia satu orang yang cukup zalim. Dia satu orang jahat. Hang satu orang yang terhormat, yang termulia. Pasal apa hang pergi semayang belakang dia? Di dalam hadis lain, Ibnu Umar kata apa? Kita berimam dengan satu orang, kalau sekiranya dia orang baik, dia dapat pahala, kita dapat pahala. Kita berimam dengan satu orang, kalau dia orang jahat, dia dengan Tuhan, kita dapat pahala. Dia dengan Tuhan, dia macam mana? Tang kita dapat pahala. Siapa yang kata ni? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab kata, aku dengar Nabi SAW kata macam tu. Kerana itulah aku berimam dengan dia. Aku tak mau cari pasal dengan Hajjaj ni. Ini hadis yang menjadi dalil pegangan ulama fiqh tentang soalan boleh tak boleh kita berimam kepada satu imam yang fasik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. 3 kali dia sebut di depan mayat Ibnu Zubair ni. Dia kata, ama wallahi laqad kuntu anhaka an haza. Demi Allah, aku dah larang hang tu seduk lawan dengan orang macam dia ni. Ama wallahi in kunta ma alimtu sawaman qawaman wasulan lirrahimi. Dia kata demi Allah, dia kata wallahi demi Allah, setakat yang aku kenal hang ni, duk cakap depan mayat ni, wallahi dia kata, setakat yang aku kenal hang, in kunta ma alimtu sawaman qawaman wasulan lirrahimi. Setakat yang aku kenal hang, dia kata, wahai Ibnu Zubair, hang satu orang yang sawaman, satu orang yang kuat puasa sunat. Demi Allah, dia kata, setakat yang aku kenal hang ni qawaman, hang satu orang yang kuat berdiri malam untuk sembahyang sunat malam hari. Setakat yang aku kenal hang ni sulan lirrahimi, satu orang yang cukup jaga hubungan silaturahim. Maknanya setakat aku kenal hang orang bagus.
Aku kenal hang berapa lama ni duk cakap depan mayat. Selama aku kenal hang ni, aku tak tahu satu benda tak elok pada hang. Selama aku kenal hang, hang orang bagus, puasa sunat banyak, sembahyang sunat banyak, hang cukup jaga hubungan silaturahim, hang orang bagus. Aku sedih apa yang menimpa hang pada hari ini. Ama wallah, la ummatun anta asyarruha la ummatun khair. Dia kata, demi Allah aku nak abad dekat hang, manusia yang paling jahat di bawah pemerintahan hang jadi orang yang paling baik kalau duduk di bawah pemerintahan Hajjaj. Dia kata, dia nak abang apa? Dia nak abang kata pemerintahan Abdullah bin Az-Zubair ni pemerintahan yang baik. Orang yang paling jahat duduk di bawah pemerintahan Abdullah bin Zubair ni, dia ni kalau pergi duduk di bawah Hajjaj, dia jadi orang paling baik. Nak habang baiknya pemerintahan Abdullah bin Az-Zubair ni. Kesimpulan kepada cakap dia tu, semua dia nak habang kata hang orang baik. Tak sepatutnya hang punya ending hidup macam ni. Itu kesimpulan dia. Summa nafadha Abdullah bin Umar. Habis dia bercakap macam tu, dia pun pergi. Kalau hadis lain cerita, dia tak mau lalu kawasan tu. Kawasan Ibnu Zubair kena bunuh, kena sulah, kena salib di kayu tu, dia tak mau lalu kawasan tu. Pasal apa? Dia tak gamak nak tengok satu anak angkat Nabi macam tu kesudahan dia. Tapi satu hari dia pergi juga, dia pergi bercakap benda ni. Lepas habis dia luah benda ni, summa nafadha Abdullah ibn Umar, dia pun pergi. Fabalagha al-Hajjaj mawqifu Abdillah wa qawluh. Ada mata-mata gelap, pergi habang dekat Hajjaj. Pergi habang dekat Hajjaj, kata tadi Abdullah bin Umar bin Al-Khattab nampak ada di depan mayat Ibnu Zubair. Dia bercakap macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Yang kesimpulan cakap dia tu, dia nak habang kata Ibnu Zubair orang baik. Hajjaj bila dengar maklumat tu, fa'arsala ilaih, dia hantar orang pergi ke tempat mayat tu. Fa'unzila an jiz'ah, dia suruh mereka buat turun daripada jiz'ah, daripada kayu sulah yang duk sulah Ibnu Zubair ni. Bila dia dengar kata anak Sidina Umar Al-Khattab ni piduk puji Ibnu Zubair, kata orang bagus, tak tahu apa, Allah yang tahu apa yang ada dalam hati dia. Dia hantar orang pergi buat turun mayat tu. Buat turun bukan dia nak buat benda baik tak, buat turun faulqiya fi quburil yahud, dia suruh pergi buang mayat tu di atas kubur orang Yahudi. Oh, jahat sungguh dia ni. Ni yang kata Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni, macam tu punya jahat dia. Tapi tuan-tuan tahu apa kebaikan dia? Apa kebaikan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi? Ni Quran nak kita duk baca lah ni. Quran ni asal-asal dulu huruf tak ada titik. Baris memang tak ada. Baris memang tak ada, huruf pun tak ada titik. Orang tak tahu hak mana huruf ba, hak mana huruf ta, hak mana huruf sa. Tak tahu. Pasal tak ada titik. Cuma orang Arab baca dia tahu. Kita baca kita tak tahu. Baris tak ada, titik pun tak ada. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dialah yang mengarahkan satu orang yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali, suruh pergi bubuh titik dan bubuh baris kepada Quran. Hak tu hak kita duk baca lah ni. Maknanya apa tuan-tuan? Manusia ni, yang kata manusia ni ada sisi baik, ada sisi tak baik dia. Tengok sisi hak mula tadi jahat, dia ni jahat sungguh-sungguh. Tengok di satu sisi yang lain pula dah jasa dia dengan Quran. Sampai hari ni kita boleh duk baca pula. Ni manusia. Sama dengan kita hari ni. Kalau orang nak cari buruk kita, satu buku orang boleh tulis. Tapi kalau orang yang baik dengan kita, dia nak tulis kebaikan kita, bolehlah sekerat buku boleh tulis. Ada kebaikan, ada keburukan. Hak mana lebih, hak mana kurang, itu aja. Tapi ada baik, ada buruk, ada kelebihan, ada kelemahan. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni, bila dia dengar anak Sidina Umar kata lagu tu, dia pun berasa lagu mana ke, dia suruh buat turun mayat tu daripada duk sula, duk terpacak di kayu tu, suruh buat turun. Tapi buat apa? Fa ulqiya fi quburil yahud, pi lempar atas kubur Yahudi.
Summa arsala ila ummihi Asma binti Abi Bakr. Kemudian dia hantar orang pergi ke rumah Asma binti Abi Bakr, mak kepada Ibnu Zubair. Siapa dia? Kakak ipar Nabi. Siapa dia? Kakak kepada Aisyah, isteri Nabi. Dia hantar orang suruh pergi di rumah Asma, panggil Asma mai kat dia. Juah tu, dia punya juah tu macam tu. Patutnya dia pergilah rumah kawan tu. Pasal apa? Pasal hormat Nabi, ini kakak ipar Nabi. Dia hantar orang dia, suruh panggil mai jumpa dia. Fa'abat an ta'tiyahu. Asma binti Abi Bakr, anak Sayyidina Abu Bakar, kakak ipar Nabi. Dia tak mau pergi jumpa Hajjaj. Pasal apa dia nak pergi jumpa? Anak dia kawan tu bunuh. Pasal apa dia nak pergi jumpa? Anak dia dizalimi oleh orang ni. Dia mai, dia punya kerah hati dia. Kata hadis ni, fa'abat an ta'tiyahu, dia tak mau pergi jumpa Hajjaj. Maka orang ni pun balik habaq dekat Hajjaj, dia tak mau main menghadap hang. Fa'aada 'alaiha ar-rasul. Hajjaj hantar utusan ni pergi lagi sekali. Hampir lagi sekali rumah dia, la ta'tiyanni aw la ab'athanna ilaiki man yashabuki biqurunik. Hampir lagi sekali, hampir bagi kata doa kat dia. Apa dia kata doa tu? La ta'tiyanni, hang mai depan aku melutut, au la ab'athanna ilaiki man yashabuki biqurunik, ataupun aku hantar satu pasukan pi cekak rambut hang heret mai depan aku. Tu bahasa hadis tu. Dengar kita tahu Hajjaj ni orang macam mana. Dia bagi kata doa kepada Asma, anak Sayyidina Abu Bakar. Hang nak mai melutut dekat aku, atau aku hantar orang pi cekak kurun ni, rambut depan ni heret mai depan aku. Qala, kata Abu Naufal, rawi hadis ni, fa'abat. Asma tetap tak akan mai menghadap dia. Tuan-tuan, mak mana tak marah orang bunuh anak dia, sedangkan dia tahu anak dia baik. Maka Asma binti Abi Bakr kata, aku tak akan pergi jumpa hang. Wa qalat, dan kata Asma, wallah la atika hatta tab'asa ilayya man yashabuni biquruni. Asma jawab kepada utusan Hajjaj ni, dia kata, demi Allah aku tak akan pergi menghadap orang macam Hajjaj ni. Dia hantar orang mai heret aku, cekak rambut aku, heret pergi depan dia. Kut-kut baru aku nak pergi. Nak suruh aku pergi, aku tidak akan menghadap orang seperti Hajjaj ni. Faqala, kata Abu Naufal, Hajjaj ni bila utusan dia balik mai habaq dekat dia, kata dia ni tak mau mai menghadap. Memang dia tetap tak akan main menghadap. Kata Hajjaj, aruni sibtayya. Dia kata, hang siap kuda aku nak pergi kat dia. Mana dia mengalah. Tadi dia kata nak pergi hantar orang, nak heret, nak cekak rambut heret mai depan dia. Okey, dia kata tak apa, aku nak pergi tengok ni. Yang kata perempuan ni tara mana dia ni. Aruni sibtayya, hang siap kuda, aku nak pergi tengok dia lah ni. Fa akhadha na'laih, dia pun ambil kasut pakai, nak keluar pilar tu juga. Summa talaqa yatawadhafu hatta dakhala 'alaiha. Dia pergi dan sampai di rumah Asma binti Abi Bakr. Bila sampai di depan rumah, faqala, kata Hajjaj, kaifa ra'aitini sana'tu bi'aduwillah. Dia kata orang tua, aku nak tanya hang, apa pendapat hang terhadap perbuatan aku terhadap anak hang yang menjadi aduillah, yang menjadi musuh Allah? Dia kata, maksud dia apa dia musuh Allah ni? Pasal pergi perban Kaabah. Lah nak kata apa dekat aku? Aku bunuh anak hang, alasan dia satu aja, pasal dia perban Kaabah. Lah nak kata apa dekat aku? Dia pergi tanya Asma binti Abi Bakr. Anak kata apa dekat aku? Anak hang aku dah bunuh, aku sula mayat dia, dan aku salib letak di tengah kawasan lapang dekat kawasan bukit, supaya semua orang tengok akibat sesiapa juga yang menentang aku. Lah anak kata apa dekat aku? Qalat,
Kata Asma, ra'aituka afsadta alaihi dunyahu wa afsada alaika akhiratak. Asma jawab di depan dia, aku tengok dua benda, dia kata. Yang pertama, tindakan hang membunuh anak aku, Ibnu Zubair, bermakna hang merosakkan dunia dia. Dia daripada seorang governor di Mekah, hang bunuh dia, rosak kerajaan dia, rosak. Hang musnahkan kerajaan dia, hang musnahkan kedudukan dia, hang musnahkan dia. Hang telah memusnahkan dunia anak aku. Tetapi dia kata, wa afsada alaika akhiratak. Tetapi kata Asma, tindakan hang membunuh dia, dia telah merosakkan akhirat hang. Dia kata, hang bunuh dia, dia tak bersalah. Hang bunuh dia, hang rosakkan dunia dia, hang hilangkan kuasa daripada tangan dia. Tapi akibat dia, akhirat hang habis. Hang bunuh orang yang tak sepatut hang bunuh. Dia jawab dulu tu. Jawapan ni tuan-tuan, dia panggil kalam mubalaghah. Cakap tu lahir daripada orang yang mempunyai ilmu yang tinggi. Jawapan tu, cara dia jawab tu menunjuk kata kebijaksanaan Asma ni. Bila Hajjaj kata dekat dia, lah ni apa hang nak kata, aku bunuh seorang musuh Allah, maksudnya aku bunuh anak hang musuh Allah. Dia jawab balik, aku nampak dua benda. Satu orang berjaya merosakkan dunia, satu orang, tetapi orang yang merosakkan dunia kawan tu rosak akhirat dia. Itu yang aku nampak di depan mata aku. Dia kata, balaghani annaka taqulu lahu ya ibna zatin nitaqaini ana wallahi zatun nitaqain. Dan dia tambah lagi satu kepada Hajjaj ni, Asma binti Abi Bakr ni, anak Sayyidina Abu Bakar ni, Asma ni kak ipar Nabi ni. Dia kata dekat Hajjaj, ada orang mai habaq dekat aku, hang kata dekat anak aku, ya ibna zatin nitaqaini, wahai anak kepada perempuan yang mempunyai dua kain kelumbung. Aku dengar orang habaq kat aku, masa hang panggil anak aku, masa hang nak bunuh dia, hang panggil dia dengan kata ibna zatin nitaqaini, anak kepada perempuan yang mempunyai dua kelumbung. Hang ada sebut macam tu masa hang nak bunuh anak aku. Ana wallahi, dia kata demi Allah, aku zatun nitaqaini, akulah mak dia, perempuan yang Nabi panggil aku, perempuan yang mempunyai dua kelumbung. Dalam hadis lain cerita, Nabi panggil dekat Asma kakak ipar dia ni, Nabi panggil zatun nitaqaini, perempuan yang mempunyai dua kelumbung. Nitaq ni ada satu orang terjemah sebagai kain kelumbung, satu orang terjemah sebagai kain selendang, satu orang terjemah sebagai kain ikat pinggang. Tak kira hak mana satu. Dia dipanggil perempuan yang mempunyai dua kain kelumbung. Pasal apa? Dia kata, amma ahaduhuma fakuntu arfa'u bihi ta'ama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ama Abi Bakrin fid dawa. Pasal apa Nabi panggil aku perempuan yang mempunyai dua kain kelumbung? Dia kata, pasal apa? Hang tahu ke pasal apa? Hang panggil dekat anak aku, wahai anak kepada perempuan yang mempunyai dua kain kelumbung. Hang tahu ke pasal apa Nabi panggil aku perempuan yang mempunyai dua kain kelumbung? Dia kata, demi Allah aku nak cerita dekat hang. Benda ni pasal apa? Ingat tak, dia kata, masa Nabi dengan bapa aku, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nak hijrah daripada Mekah ke Madinah, transit di satu gua. Gua apa? Gua Sur. Siapa yang duk pergi hantar makanan kepada Nabi dan Abu Bakar dalam gua Sur tu? Siapa? Asma binti Abi Bakar. Tuan-tuan duk dengar cerita bila mai hijrah Nabi, orang duk cerita ni gua Sur ni, kita duk pergi Mekah buat haji, buat umrah, duk pergi berdiri di bawah, duk tengok gua Sur di atas puncak bukit tu, puncak bukit tinggi tu. Siapa duk pergi ragas naik, duk pergi bagi makan dekat Nabi dengan Abu Bakar di gua Sur tu? Siapa? Asma binti Abi Bakar. Satu perempuan hari-hari pergi duk panjat naik bukit tu kerana nak pergi bagi makan kepada Nabi dan kepada bapa dia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
kain selendang aku ni, dia kata kain kelumbung aku ni aku koyak dua. Hak satu buat tutup makanan untuk nak bagi Nabi dan bapa aku Abu Bakar makan. Itu satu, dia kata. Wa ammal akhar, dan hak sebelah lagi kain kelumbung ni, faniqaqul mar'ah allati la tastaghni anhu. Kekal sebagai kelumbung aku yang semua perempuan mesti kena pakai kelumbung, dia kata. Kain kelumbung aku tu ku koyak dah. Satu habuan nak tutup makanan nak bagi dekat Nabi dengan bapa aku. Satu lagi untuk tutup aurat aku. Bila aku sampai di depan Nabi, di depan bapa aku, bagi makan kepada Nabi dan kepada bapa aku, Nabi kata dekat aku, wahai perempuan yang mempunyai dua kain kelumbung. Pasal apa? Koyak kain tu kerana nak tutup makanan Nabi. Hang tahu pasal apa Nabi panggil dekat aku perempuan yang mempunyai dua kain kelumbung? Hang tahukah yang hang panggil anak aku, wahai anak, kepada perempuan yang mempunyai dua kain kelumbung? Hang faham tak apa yang hang sebut tu? Dia pergi terang dekat Hajjaj benda ni. Kemudian dia kata apa? Dia kata, ama inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana anna fi Thaqif kazzaban wa mubiran. Satu lagi aku nak bagi tahu dekat hang, dia sikit pun tak takut dekat Hajjaj ni. Dia sikit pun tak takut dekat Hajjaj ni. Dia kata dekat Hajjaj, dia kata aku nak bagi tahu dekat hang satu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah bagi tahu dekat kami, anna fi Thaqif kazzaban wa mubiran. Daripada satu tempat yang bernama Thaqif. Dia ni daripada Thaqif. Itu sebab panggil dia Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Saqafi itu Thaqif. Kan setengah orang tu bagi gelang di ujung tu ambil nama kampung dia. Ni kitab kita tu baca ni karangan Syekh Idris Al-Marbawi. Marbawi itu apa dia? Lubuk Merbau. Kan Al-Fadil apa nama Ustaz Rosli Osman yang dia buat kelas tafakuh di Masjid Negeri ni. Dia buah nama dia Rosli Osman Al-Balfasi. Saya tanya dia ni apa Al-Balfasi? Bayan lepas. Al-Balfasi. Tuan-tuan balik karang lah. Kalau daripada Sungai Tiram apa Al-Tirami ke Al-apa ke buah lah. Ambil nama tempat kita. Kan agak bagi bunyi nak macam Arab tu dia ada lah, boleh buat lah. Kan ini kata Asma binti Abi Bakr kepada Hajjaj yang zalim ni, dia kata Nabi dah bagi tahu dekat kami anna fi Thaqif, sesungguhnya daripada tempat yang bernama Thaqif ni akan mai satu orang kazzaban wa mubiran, akan mai satu orang yang dia ni cukup kuat menipu, kazab. Dan yang kedua mubiran, satu orang yang cukup zalim. Dia kata fa amal kazab fara'ainahu, adapun yang kata penipu tu kami dah tengok dah. Dia kata memang penipu. Fala ikhaluka illa iyyahu wa amal mubir, dan adapun zalim, dia kata fala ikhaluka illa iyyahu, hari ni terang hanglah orangnya, hang satu orang yang cukup zalim. Apa yang Nabi sebut tu hari ni aku boleh tengok. Dia kata Hajjaj ni pi dengan cengeng tadi ni, yang kata nak hantar orang nak pi heret, nak cekak rambut heret mai depan dia apa semua. Bila dia pi sendiri, dia sampai di depan Asma, Asma cakap depan dia tanpa ada sikit pun rasa takut ni, dia terus diam tak jawab apa. Dia terus diam tak jawab apa. Faqama anha wa lam yuraji'ha, lah bangkit berdiri balik, tuang balik, tak main-main dah. Hadis ni kata pakai habis orang tu cerita dia dengan Asma, dan hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu sejarah pernah mencatatkan, pernah cerita dekat kita bagaimana orang jahat dan bagaimana keadaannya. Dia ni kesudahan ceritanya, kalau tengok dalam sejarah cerita, dia kesudahannya jadi gila. Kesudahan hidup dia berakhir dengan jadi gila, dan habis umur dia dalam keadaan gila. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu sebab dalam sebuah hadis riwayat daripada Syakal bin Humaid radhiyallahu an, kata dia, qultu ya Rasulullah allimni du'aan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul
Allahumma inni a'udzu bika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Maksud dia apa? Daripada Syakal bin Humaid radhiyallahu an. Dia kata, aku pernah tanya Nabi. Syakal ni pernah tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, alimni du'aan. Syakal ni pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ajakkanlah kepada aku apa-apa doa yang baik-baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab, Nabi kata, qul Allahumma inni a'udzu bika min syarri sam'i. Mintalah doa kepada Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, minta berlindunglah daripada jahat pendengaran aku. Minta kita ni kalau tak mau jadi orang jahat, jangan dengar benda-benda jahat. Wa min syarri basari, minta ya Allah, aku minta berlindung daripada jahat mata aku. Kita kalau tak mau jadi jahat, kalau tak mau jadi orang berdosa, mata jangan duk tengok benda tak elok. Wa min syarri lisani, minta ya Allah ya Tuhanku, aku minta berlindung daripada jahat lidah aku. Kalau kita tak mau jadi orang jahat, tak mau berdosa banyak, jaga lidah. Wa min syarri qalbi, minta ya Allah ya Tuhanku, aku minta berlindung daripada jahat hati aku. Kalau kita tak mau jadi orang jahat, tak mau berdosa banyak, hati jangan duk ingat tak elok ke benda yang tak sepatut ingat tak elok. Wa min syarri maniyyi, minta kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu daripada jahat air mani aku. Pasal apa ni Nabi ajak macam ni? 1400 tahun dulu Nabi ajak macam ni. Pasal apa? Pasal macam hadu jadi hari ni. Zina ni merata tempat, merata hotel, merata rumah sewa, merata homestay, merata tempat rekreasi, merata tepi jalan, merata tempat jadi tempat berzina pada hari ini. Itu adalah kerana jahat mani seseorang itu. Maka Nabi SAW ajak kepada Syakal bin Humaid. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Kita tak pergi jadi jahat macam mana jahat Hajjaj, tapi jahat yang ada ke kita pun cukup dah untuk nak bagi kita sangkut di mahsyar esok ni. Kurangkan jahat, banyakkan buat baik, supaya ringan kita masa kita dihisap nanti. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 12. Bahrul Mazi jilid 12, muka surat 138. Tajuk dia kata bab fil jam'i wattikhadhi sya'r, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan tentang rambut rimbun. Dia kata, dia terjemahan di sini dia kata al-jam' himpun tu, wattikhadhi sya'r, dan juga mengambil rambut tu dia terjemahkan sebagai rambut rimbun. Nah, abangnya apa? Tajuk pada malam ni ialah menceritakan tentang orang simpan rambut panjang, orang laki-laki yang simpan rambut panjang, dan membicarakan hal menaruh rambut di kepala bagi orang laki-laki. Ketahuilah saudaraku, adalah asal taruh rambut sampai panjang itu sunnah. Itu dulu dia abang. Pasal apa? Pasal Nabi rambut panjang. Nabi rambut Nabi bawah daripada ni, apa dia panggil ni, telinga hak bawah ni, cuping, bawah daripada cuping telinga menyentuh bahu. Segak yang kata Nabi ni, rambut Nabi tu panjang dia lagu tu, melepasi cuping dan menyentuh bau. Itu rambut Nabi. So dia kata apa? Asal-asal cerita simpan rambut panjang bagi orang laki-laki itu sunnah, kerana Nabi memperbuat yang demikian itu. Kerana Nabi rambut macam tu, dia kata. Ketahuilah saudaraku, betapa tidak menaruh rambut seperti orang-orang zaman kita ini. Itu dia.
Dia main pula, dia kata sebaliknya zaman kita hari ni orang lelaki taruh rambut juga, dia kata, iaitu ditaruhnya setengah panjang dan setengahnya dipendekkan. Zaman hari ni dia bukan sunnah dah, dia jadi fashion, dia jadi style. Tapi tuan-tuan, niat ni satu benda yang Tuhan tahu. Niat ni satu benda yang Tuhan tahu. Contoh, kita kata contoh, yang kata niat ni, bila mai bulan puasa, kita sembahyang tarawih 8, kita sembahyang tarawih 20. Pasal apa kita buat 8? Pasal apa kita buat 20? Sebenarnya, hak tu Tuhan tahu. Ada orang yang pilih buat 8 tu, sebenarnya hati dia ingat apa? Aku segan nak buat 20. Hak tu Tuhan tahu. Ada orang hak buat 8 ni, hati dia memang dia ingat kata apa? Aku duk jumpa dalam hadis 8. Pasal apa? Huraian hadis tu pula satu tajuk panjang pula lah, cerita pasal 8, yang kata 11, yang kata 9, yang kata apa? Kalau kata 8, kalau kata 11, kalau kata 9 tu apa tafsiran dia, itu dalam kuliah lain cerita dia. Tapi kita ni, kita yang pilih nak buat 8, nak buat 20 tu, apa niat kita hak betul? Tuhan tahu. Maka ganjaran diberi berdasarkan niat. Ganjaran diberi berdasarkan niat. Kalau niat kita buat 20 ni pasal apa? Niat kita ni apa? Aku nak buat lebih sikit, nak cari pahala. Lagipun 20 ni mula dibuat pada zaman Umar Al-Khattab. Dia ingat lagu tu. Lagipun Mekah pada hari ini, walaupun dia mazhab Hambali, Mekah Madinah buat 20. Jadi aku rasa aku nak buat 20, lagi kederat aku ada. Kalau itu niat dia, ada ganjaran di sisi Allah. Niat sebenar tu, kita tak boleh tipu Tuhan. Tuhan tahu apa sebenar tu ada dalam hati kita. Ustaz-ustaz ada main mengajar ceramah masjid apa semua, niat betul-betul itu apa? Tuhan tahu. Kita tak sadu buatlah potret diri kita nampak ikhlas macam mana. Niat sebenar Tuhan tahu. Hamai nak cari duit ke? Hamai pasal Allah tahu. Antu bohong siapa benda tu? Itu yang kata niat. Itu yang kata niat, kita tak boleh bohong siapa-siapa. Sama hal dengan hak duk taruh rambut panjang ni. Betul kan niat dia tu nak ikut sunnah Nabi? Ataupun saja nak buat fashion, nak buat style? Itu Tuhan tahu. Dia kata, maka hari ni dia kata, maka ditaruh setengah panjang dan setengah pendek. Buat panjang pula, style pula. Rebonding dulu. Lepas tu kot tepi skin. Lagu tu macam yang kikih skin, kot tengah saja dia main. Lagu nak landak pun tak landak. Nak kata apa? Tak. Hari ni punya style. Jadi kalau dia klaim, kata dia ikut sunnah Nabi, agak sulit lah bagi kita hari ni. Dan bukan kerja kita pun, yang tu biar dia dengan Tuhan. Begitu. Dia kata, dan cukup dengan tukang pengadun memberi yang demikian itu. Nak buat rambut tu pun pergi salon. Hari ni punya Nabi tak ada salon apa dulu. Dulu tu lah rambut dia. Hari ni punya rambut panjang pergi salon. Hari ni tuan-tuan, kalau kata Kuala Lumpur ni bukan salon, nak pergi potong rambut, nak pergi shampoo rambut ya. Potong kuku pun pergi kedai lah ni. Entah di Kuala Lumpur potong kuku RM80. Potong kuku kita duk potong hari apa jemaat pagi nak ambil sunnah. Orang di Kuala Lumpur setengahnya pergi kedai potong kuku, duk di bangku dengan apa semua ni, suara kuku tu sambil boleh pejam, lepas potong kikiang pula. Kikiang ni kita duk tengok dulu, kikiang ni guna lah kikiang kuku. Lepas tu macam yang duk kikiang, cara kikiang tu pun bagi lena apa okey siap-siap berapa RM80 potong kuku. 5 minit kita potong di rumah hari Jumaat ni. Kuala Lumpur RM80 potong kuku sejam. Potong tak lama mana tu, dia sukat dia macam mana, dia potongan dia tu bentuk macam mana, kikiang pula, polish pula lagi apa, RM80. Dia beritahu kat kita di sini. Dia kata hari ini orang taruh rambut panjang ni, dia kata apa? Cukup dengan tukang pengadun nak buat rambut panjang tu. Ada salon yang nak buat benda ni. Maka yang demikian itu ialah kerja kafir Yahudi dan Nasrani. Oh, cengih sangat. Dia kata Syekh Idris Al-Marbawi ni.
Dia kata ni kerja apa? Kerja kapiak Yahudi dan Nasrani. Dia kata. Sehingga datang masa kita di bawah hukum mereka itu, maka jadilah kita terikut dengan perbuatan mereka itu. Dia kata yang pergi jadi lagu tu pasal apa? Rambut panjang ni bukan pasal sunnah Nabi dah, tapi pasal Francis Light. Francis Light rambut panjang lah. Tengok tokong dia ada di Museum Pulau Pinang tu. Tokong dia kan. Tokong tu tokong dia panggil tu. Kan? Tokong Francis Light di Museum Pulau Pinang tu, rambut macam mana? Satu macamnya apakah, belakang lagu Rengkoi naik sikit apa. Macam tu rambut Francis Light. Maka orang laki-laki zaman kita hari ni bukan Nabi yang dijadikan contoh, Francis Light tu yang menjadi contoh dia. Dia kata, ni kata Syekh Idris Al-Marbawi, kerana telah terkena akan fitnahnya. Orang hari ni terkena fitnah. Fitnah apa? Fitnah berasa hebat dengan kafir. Itu fitnah orang hari ni. Kalau kata orang putih buat ni elok belaka. Elok belaka. Anak-anak kita hari ni di rumah tuan-tuan, kegilaan dia apa dia? Kegilaan dia ni gambar-gambar Korea ni. Tu yang duk pergi buat rambut sergum satu macam tu Korea tu. Rambut Korea tak mandi pagi. Orang buat tu pergi jadi ke budak-budak hari ni. Pakat nak jadi mat Korea habis. Budak-budak kita hari ni. Pasal apa? Dalam hati dia, puak tu besar. Dalam hati dia besar. Menjadi idola dia. Dia idolize orang-orang yang macam tu dalam hidup dia. Dia tak rasa bangga dengan apa nama ikon-ikon agama. Dia bangga dengan ikon-ikon yang macam tu. Sayang. Yang jadi kepada orang hari ni, ni kata dia, iaitu elok dan bersih nampak. Dia nampak orang putih tu bersih. Dan sebenarnya pun orang putih kadang-kadang lebih bersih daripada kita ni. Betul tuan-tuan? Saya pergi umrah baru ni, transit di Jordan 4 hari 3 malam. Jadi melawatlah dalam Jordan, dalam Amman, pergi sampai ke Laut Mati, Laut apa, pergi sampai ke Petra, apa salah satu daripada 7 Wonders apa semua. Singgah di masjid yang ada makam sahabat, kan? Masjid Abu Ubaidah Al-Jarrah misalnya kita singgah. Masjid Ja'far bin Abi Talib, kubur daripada ada situ. Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi, kekasih Nabi, masuk toilet lari keluar. Masuk toilet lari keluar. Terus cerita tak lung kasih lagi. Keadaan ni masjid yang ada di negeri orang Islam, yang di masjid itu ada kubur para sahabat, bahkan kubur anak angkat kesayangan Nabi, Zaid bin Harithah. Kita turun-turun bah nak pergi masuk, pergi nak settle apa lebih kurang di Pancong ni, masuk ghostan keluar. Hak mana turun lambat ni, dia kata apa? Ustaz, tak usah masuk lah. Masuk sekejap lagi sampai lagu tu. Bila kata tak usah masuk tu, nak masuk tengok. Tak, ni kita tak tahu apa ada dalam. Ni nak kena pergi tengok sendiri. Pergi tengok, Masya Allah. Negeri orang Islam, masjid pula lagi macam tu. Tak apa lagi, ada lagi satu saja cerita bila sampai di masjid apa yang kata Ja'far At-Tayyar ni dan juga Zaid bin Harithah ni, Tok Bilal tak bang. Tok Bilal tak bang bila masuk waktu. Tok Bilal pergi buat apa? Pergi buka kaset. Ayah duk tengok, macam ni pun ada juga yang kata neri mereka ni. Masuk waktu, dia pergi dengar tu krok betul mikrofon apa semua ni, bagi patah turun dekat player dia tu, duk pakai kaset cara lama tu, hak bubuh tekan tutup kelukuk tu, tekan bunyi kelukuk, Allahu Akbar. Dia pergi duduk sandang di membar. Tok Bilal ni duduk sandang di membar, kaki duk goyang. Kita tengok, Masya Allah, awak jadi lagu ni kat mereka ni. Saya tanya tour guide tu Arab. Saya tanya dia, dia kata memang sini macam tu. Nak kata apa?
Oh, sampai habis la ilaha illallah dia pun bangkit pi, tutup. Macam tu tuan-tuan. Toilet tak jaga tu satu bab. Sampai nak bang pun segan ni. Ini satu bab lagi. Jadi kalau sekiranya timbul dalam hati orang hari ini berasa kagum dengan orang putih, kadang-kadang perbuatan tu salah, tapi kadang-kadang ada sebab dia. Kita pergi negeri Jepun, kita pergi di Tokyo, kita pergi bandar-bandar besar dia, nak cari daun pokok jatuh selai tak dikutip, payah jumpa. Bersih ni tak tahu nak abang. Negeri kita pakai abang lah. Islam tu agama kita, tapi tak ada ke kita. Depa bukan Islam, tetapi Islam, nilai-nilai Islam ada ke depa. Itu sayang dia tang tu. Sepatutnya orang Islam ni kena lagu tu, dia terbalik kuang. Kita ni pergi jadi perangai macam orang bukan Islam. Orang bukan Islam mempunyai kita punya nilai yang patut ada ke kita, ada ke depa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata apa? Adapun Nabi kita tiada menaruh panjang seperti itu. Rambut Nabi panjang, tapi bukan macam kata tadi, diketam kot tepi, biar panjang kot tengah. Nabi dia tak buat lagu tu. Hanya dibiarkan panjang, dengan tak dibuat, tiada digunting setengah dan ditinggalkan setengah panjang dan sebagainya. Nabi dia tak ada passion dalam rambut ni, just panjang begitu saja. Dia kata, atau dicukur setengah, tiada dicukur setengah. Nabi tak buat lagu tu. Maka dibiarkan Nabi SAW panjang rambutnya sampai ke bahu, terkadang-kadang kurang daripada itu. Rambut Nabi sentiasa macam tu, panjang, kadang-kadang menyentuh bau, kadang-kadang atas sikit daripada bau. Itu rambut Nabi. Bila Nabi cukur rambut? Bila Nabi buat haji, Nabi cukur. Bahkan Nabi kata kepada orang yang tahallul ni, Nabi kata dia doakan 3 kali untuk orang yang cukur botak. Kau hak repair sikit-sikit ni duk kata dekat Nabi, ya Rasulullah, tak ada doa kau untuk kami? Nabi doa lagi kepada orang yang cukur botak. Kau hak repair sikit ni kata, ya Rasulullah, tak ada doa kau untuk kami hak potong sikit ni, tak cukur ni? Nabi doa untuk orang yang cukur botak 3 kali. Kali keempat barulah Nabi doa kepada orang yang potong sikit. Kan, kita orang lelaki-lelaki ni rambut ni mahkota kadang-kadang. Kan, jadi nak cukur ni fikir 113 kali. Fikir nak cukur dah atau nak cukur dah atau balik mai tak cukur. Kan, sayang rambut tu. Sampai begitu sekali. Baik, dia kata bermula dalil yang menunjukkan perbuatan Nabi SAW yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laysa bil-tawil wala bil-qasir hasan al-jismi asmar al-lawn. Itu Anas, khadam Nabi 9 ataupun 10 tahun. Dia cuba nak gambarkan yang kata wajah Nabi itu kepada orang yang tak dan tengok Nabi. Apa kata Anas? Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia adalah Nabi SAW itu pertengahan orangnya. Ini yang cuba digambarkan oleh Anas. Nabi ini macam mana? Dari segi tubuh badan dia sedang. Sedang maksudnya apa? Tiada tinggi dan tiada pula rendah amat, bahkan mau membawa kepada tinggi sedikit. Itu maksud dia. Yang kata Nabi ini raba'ah laisa bil-tawil wala bil-qasir. Raba'ah, yang kata raba'ah ni maksudnya apa? Sedang elok. Nak kata tinggi sampai renjong sampai nak masuk pintu duk kena duk tunduk pun tak. Nak kata rendah ke metode dia tu macam pun tak. Nabi ni dia ni raba'ah. Badan dia kira ngam-ngam, cantik. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, tetapi dia ni lebih kepada nak tinggi orangnya. Steady. Elok tubuhnya, bersikap pada semua anggotanya. Maksudnya ngam-ngam. Badan Nabi ini sempurna. Dia punya tekstur, badan dia tu cantik. Dia kata.
Lagi warna kulitnya putih kuning, dia kata. Ni yang kata dalam hadis ni, yang kata Nabi itu asmaral laun. Maksudnya kulit Nabi ni putih kuning. Kemudian dia buat dalam bracket di situ. Jaga-jaga, dia kata di sini selalu dimaknakan oleh orang sekarang ini asmaral laun dengan makna hitam manis. Nabi yang kata asmaral laun bukan hitam manis, tapi kekuning-kuningan, kulit putih kekuning-kuningan. Maka Nabi itu jika siapa mengatakan hitam manis, maka salah ia. Tu dia buah dalam bracket, Nabi ini kulit putih. Kemudian kata Anas, wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin idza masya yatawakka. Tu Anas cuba nak abang Nabi ni macam mana. Dan adalah rambut Nabi SAW itu tidak ia bergulung. Rambut Nabi tak kerinting. Rambut Nabi tidak kerinting. Yakni rambutnya ikal. Ikal ni apa dia? Tak lurus tegak, tapi tak kerinting. Ikal. Dia berombak sikit. Begitu. Dan tiada pula betul tercegat rupanya. Yang kata Nabi SAW, rambutnya tidaklah lurus rebonding. Kan budak-budak lah ni kira nak rebonding. Dia beranak-anak main rambut dia ketiang sikit. Dia pergi tanya mak dia, terutamanya anak perempuan ni. Dia kata, mama, pasal apa rambut kakak kerinting? Mak dia kata, biasalah, ada orang Tuhan bagi rambut lurus, ada orang bagi rambut kerinting. Awaknya kakak tak biasa rambut kerinting. Pasal apa rambut mama lurus, rambut ayah lurus, pasal apa rambut saya kerinting, duk tak puas hati kerinting? Sebenarnya nak pergi rebonding. Sebenarnya nak pergi rebonding. Hantar pergi, kena ke berapa RM120 ke apa ke, dia karang rambut tu mau balik lurus. Jalan pun tengkok keras gitu aja. Pasal tak biasa rambut lurus. So dia kata di sini, rambut Nabi ni tidaklah betul tercegat rupanya. Rambut Nabi ni tidaklah lurus sampai macam tu. Apabila berjalan, ni cara Nabi berjalan pula, kata Anas bin Malik, apabila berjalan Nabi SAW nampak mengangguk rupa angguknya alun kepai. Dia kata tak tahu lagu mana. Tapi kalau tengok balik dalam bahasa Arab tu, yatawakka'u. Yatawakka' ni maksudnya bila berjalan tu tegak. Itu maksud yang kata yatawakka'. Nabi bila berjalan ni nampak kejantanan tu. Nampak bila berjalan tu, nampak orang lelaki-lelaki jalan kan, jalan pun macam-macam. Hak jalan lagu duk pegang beg tangan lagu tu pada lelaki-lelaki. Allahu Akbar. Wallet ni kita duk buah poket belakang, lelaki-lelaki ni tak, dia buah di tangan. Lepas tu bila jalan pula lagu ampu lagu tu pula. Saya tu bila jumpa orang duk buah kat atas pula lagu tu, duk sembang tangan duk lagu tu. Kita nanti main merenyam satu badan bila tengok awak dia ni jadi lagu ni. Nabi dia tak ada yang tu semua. Nabi ni dia ada sifat rajulah. Orang Arab kata rajulah ni kelelakian tu ada. Style dia tu style laki-laki. Laki-laki ni kopek duit buah tang mana? Buah poket belakang. Itu laki-laki. Duk buah lagu tu tak mah. Bawa payung. Laki-laki kalau bawa payung macam mana? Pegang payung James Bond tu, jalan macam mana lagu tu buat tongkat. Tapi kalau duk sangkut di hujung jari lagu tu duk buat payung, yang tu mau tengalung dengan batang mikrofon ni bagi atas belakang. Karut. Ni mau karut. Pasal apa? Pasal Nabi tak macam tu. Nabi tak macam tu. Nabi tak mau orang Islam jadi macam tu. Nabi mau orang Islam ni nampak kalau laki-laki ada kelelakian dia. Perempuan, cara perempuan dia. Ini perempuan pula hidup bubuh wallet poket belakang, lagu rambut, lagu duk skin kot tepi, jambul turun main depan, jalan pun sambil lambung kacang makan. Perempuan pun dah jadi lagu tu. Oi, semua betul tuan-tuan. Ini yang duk jadi. Ini Anas bin Malik cerita yang kata Nabi itu macam mana. Bukan sebarang cerita. Cerita nak suruh kita ni ambil pedoman. Kalau aku laki-laki, aku kena ikut macam Nabi. Nabi dia macam ni, dia laki-laki. Yang ni menunjukkan Nabi kita mempunyai cergas dan juga gagah. Nabi itu orang nampak dia laki-laki, nampak cergas dia, nampak gagah dia tu.
Dan kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Aisyah dan daripada Al-Bara bin Azib dan daripada Abi Hurairah dan Ibni Abbas dan Abi Sa'id dan Jabir bin Abdullah dan Wa'il bin Hujr dan juga Ummi Hani radhiyallahu anhum ajma'in, dan hadis ini hasan, lagi sahih, lagi gharib. Baik, masalah taruh rambut kepala sampai rimbun dan panjang tu bagaimana? Telah dikatakan tadi, perbuatan kebanyakan orang Melayu menaruh rambut kepala berjambui itu ialah perbuatan menurut pekerjaan Yahudi dan Nasrani. Dia kata, walaupun Nabi rambut panjang, tapi kesesuaian zaman tu, semua laki-laki rambut macam tu. Hari ini dia bukan dia cerita Nabi dah, hari ini dia cerita fashion, dia kata. Baik, dan sayogia diturut ialah perbuatan Nabi. Yang paling penting kita dengan Nabi ni, yang paling pentingnya apa? Akhlak Nabi tu yang kita nak ambil. Itu yang paling penting. Hak lain pun boleh, tapi hak paling penting tu jangan tinggal. Kita nak tahu rambut panjang, tak salah, bukan kata salah. Walaupun dengan keadaan orang laki-laki, majoriti laki-laki hari ini tak rambut panjang, kalau kita nak tahu panjang, tak salah. Tapi hak lebih penting hang ambil tak daripada Nabi? Akhlak Nabi ada dekat hang. Yang tu yang dia nak bagi tahu. Sunnah Nabi penting, tapi hak mana yang lebih penting? Adakah menikah 4 tu yang penting? Tak salah. Menikah 2, 3, 4 tak salah. Tapi hak akhlak Nabi hang ambil ke tak ke? Nabi isteri sampai 11, mati seorang tinggal 10. Nabi sifat adil dia kepada 10 isteri, hang ambil tak yang tu? Yang tu nak tanya. Bukan kata salah, menikah 2, 3, 4 tak salah. Berlaku adil kepada isteri-isteri dia. Ini tajuk akan datang, tuan-tuan, kita akan jumpa ni. Tajuk akan datang, Nabi mandi dengan Aisyah. Aisyah jurih Nabi, Nabi jurih Aisyah. Ni tajuk akan datang ni kalau tak main sayang, tajuk tu. Cerita Nabi mandi dengan Aisyah ni akan main tajuk tu. Hanya untuk umur 18 ke atas saja. Kan? Tajuk ni akan nak cerita kata harmoninya rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, persoalannya rumah tangga kita harmoni ke tak kah? Itu kita nak tanya. Rumah tangga kita harmoni ke tak kah? Menikah sampai anak bergenuk, 6 orang anak ada, pergi menikah seorang lagi. Salah kan menikah seorang lagi? Tak salah. Tapi bila orang tanya, pasal apa yang pergi menikah seorang lagi? Pergi jawab kata, hak dulu tak bahagia. Tak bahagia yang 6 orang duduk dalam belakang tu, mai ikut mana? Tak betul lah 6, tapi tak bahagia. Betul, dia tak bahagia. Karut lah macam tu. 6 tahun, hang menikah dengan dia sampai anak 6. Hari ini baru keluar di mulut hang kata tak bahagia. Tak tahulah, Allah tahu, hang tahulah. Tapi kita dengar tak syok lah. Kalau kita dengar tak syok, bini tua dengar lagi tak syok lah. Nabi jaga hati, semua isteri dia Nabi cukup jaga hati. Nabi tak akan biar isteri dengan isteri dia, Nabi akan jaga benda ni. Kita jaga ke tak kah? Ini benda-benda yang dia nak beritahu penting, tapi hak lebih penting hang tengok ke tak kah? Begitu. Baik, so dia kata apa? Maka sayogia yang diturut itu ialah perbuatan dan akhlak Nabi. Itu disuruh oleh syarak kita. Dan meniru kapiang itu ditegah oleh syarak kita. Jangan jadi kawan kapiang idola kita. Sebab apa? Sebab Islam sudah cukup untuk dijadikan sampel dan pedoman kita. Cukup dah, tak payah ambil mereka. Tak payah ambil mereka. Hak Islam sediakan tu lebih pada cukup dah. Hak orang putih duk highlight tu ambil daripada Islam juga. Tapi dia highlight jadi hak dia. Kan kita kadang-kadang kita suka duk quote orang putih punya kata-kata, kan? Pasal apa? Pasal baik bila orang putih ni dia nak mampu ayat dia sedap dengar orang putih tu. Hak orang putih kata kut orang putih tu, hak dia kata kut bahasa Inggeris tu, sebenarnya intipati hadis Nabi. Ini kadang kita terpedaya. Sebab kadang bila cakap kita duk kut kata-kata, dia duk sebut nama satu orang putih kata macam ni, jauh lebih baik pada tu Nabi ada kata. Sayang kita ni pasal apa? Kita tak nampak cantik Islam tu. Kita duk pergi nampak ni hak kosmetik ni, kita duk nampak cantik.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bermula dalil yang menunjukkan Nabi SAW membiarkan rambutnya rimbun panjang itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Mai dah hadis ni kita dah sebut dah, mai dah. Diriwayatkan daripada satu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Aisyah radhiyallahu anha ini. Nabi kalau kita baca nanti satu hari kita ambil mukadimah baca macam mana sayang Nabi kepada Khadijah aja, punya banyak hadis. Daripada Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmizi, An-Nasai, sampai riwayat Imam Ahmad, Sunan Ad-Darimi, cerita sayang Nabi kepada Khadijah. Hak tu saja kita baca pun kita tahu Nabi ni manusia cukup baik. Sayang dia kepada isteri yang berjasa dekat dia ni sayang ikhlas. Begitu juga kita jumpa hadis yang menunjukkan sayang Nabi kepada isteri-isteri lain, termasuk Aisyah radhiyallahu anha. Sayang Nabi dekat Aisyah ni sampai ke tahap Nabi masa duk gering, masa duk sakit nazak nak wafat. Dalam hadis Muslim, Nabi kata apa? Nabi kata, ya Allah, kalaulah umur aku nak berakhir, akhirkanlah aku di rumah Aisyah. Isteri lain duk ada, tapi Nabi tu dia minta, ya Allah, kalaulah nak habis umur aku, kalau boleh masa giliang di rumah Aisyah. Begitu sayang Nabi. Ni kita nak baca pula. Dia kata apa? Diriwayatkan daripada seorang isteri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, adalah aku, yakni Aisyah, mandi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bejana yang satu. Masa tu jacuzzi tak ada lagi. Kalau ada jacuzzi, dalam jacuzzi tu lah duduk orang sekali. Tapi tak ada jacuzzi, maka dia ada bekas duduk tak ada hayang saja. Aisyah kata, aku dengan Nabi mandi sekali pakai hayang satu bekas, satu bejana. Iaitu kami sediakan air mandi itu di dalam satu bekas besar, kira-kira cukup mandi kami berdua. Kita ada hayang dalam satu bekas yang agak-agak dua orang mandi cukup hayang tu. Kemudian masing-masing kami gayung air itu dan curah ke masing-masing badan dan meratakannya. Itu dia. Cedok hang jurih hati aku cedok jurih hati hang. Maksudnya apa? Pagi esok kita kena try macam mana. Pagi esok mau duk try. Pasal apa? Pasal baru jumpa hadis ni. Orang perempuan masuk pancong, kita pun berebut masuk sekali. Hei, dia kata awak orang tuan ni tak senonoh. Dia kata kan, senonoh tak senonoh aku tak tahu. Nabi dengan Aisyah lagu ni dia ada buat. Dah, aku tak boleh. Aku dengan ilmu ni aku nak praktik dandan. Hari ni juga mau duk jalan. Kan? Oh, dia kata pergi mengaji kat siapa ni, pergi jadi tak ketahuan. Lagu tu nanti main esok ni. Baik, sambung hadis. Dia kata apa? Wa kana lahu sya'run fawqal jummah wa dunal wafrah. Itu yang diceritakan oleh Aisyah. Dan adalah Nabi SAW itu rambutnya atas daripada rimbun dan ke bawah daripada panjang sampai telinga. Yakni rambut Nabi SAW pada masa itu adalah panjangnya sampai sebelah atas daripada telinga. Ni telinga ni, atas daripada telinga. Bukan atas telinga tau ni. Telinga ni sini. Kadang-kadang mencicah bahu, kadang-kadang bawah daripada sini. Di atasnya telinga. Begitu kata Aisyah radhiyallahu anha. Semua rambutnya itu dan juga kepalanya itu diratakan dengan air ketika mandi. Kata At-Tirmizi, hadis itu hasan, lagi sahih, lagi gharib. Al-Albani kata hadis ini sahih. Pasal ada riwayat dan Bukhari dan Muslim menceritakan benda yang sama. Baik, kemudian kata guruku, dia tulis di situ. Guruku ni guru siapa? Guru kepada Syekh Idris Al-Marbawi yang tulis kitab ni. Kata guruku, yakni guru kepada Syekh Idris Al-Marbawi, iaitu Syekh Muhammad As-Samaluti. Tu guru kepada Syekh Idris Al-Marbawi. Sekarang telah ditilik oleh fuqaha, kata dia ahli-ahli fiqh pada zaman tu. Kitab ni ditulis bila?
60 tahun dulu. Kata ahli-ahli fiqh pada 60 tahun dulu, bahawasanya menaruh rambut panjang sampai ke bahu itu mendatangkan fitnah. Ini 60 tahun dulu. Dia kata apa? Zaman Nabi tak jadi fitnah. Pasal apa? Semua orang lelaki-lelaki rambut panjang masa tu. Tapi zaman hari ini, kata As-Samaluti, guru kepada Syekh Idris Al-Marbawi, dia kata hari ini kalau lelaki-lelaki taruh rambut panjang sampai ke bahu mendatangkan fitnah. Kerana menyerupai perempuan. Dan menyerupai perempuan. Jadi orang duk jadi keliru, lelaki-lelaki ke perempuan. Dah lah rambut taruh panjang tu, wallet dia pegang lagu tu pula. Jahanam. Dia jadi kacau habis semua. Kerana menyerupai perempuan. Ataupun jatuh orang sangkakan dia wali. Dia kata pula dah. Kan? Kalau tengok di Indonesia tu, macam-macam wali dia dah kat mereka. Kan? Tu dia rambut sorang-sorang main tu dia lagu tu. Kan tuan-tuan duk tengok drama Indonesia pukul 4, pukul 5 petang. Dalam televisyen ni. Tu dia rambut tu macam yang lagu tu. Buat lagu tu api keluar buru kata semua. Kononnya dia tu wali. Kan? Kononnya dia tu wali. Siapa yang lebih rapat dengan Allah? Wali ni ke Nabi dan para sahabat Nabi kah? Awak Allah tak bagi dekat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar yang duk pimpin tentera pergi berperang merata dunia tu, boleh buat lagu tu keluar api. Awak yang Allah suruh para sahabat ni berjuang sampai 70 sampai 90 kesan luka di badan mereka. Itu persoalannya. Jadi cerita-cerita ni tengok boleh, percaya jangan. Nah, so dia kata apa? Takut kot sekali lagi orang duk sangka macam tu wali pula. Rambut macam tu wali. Dengan kerana itu tidak dibiarkan panjang rambut itu, bahkan tumbuh sikit-sikit. Yakni beberapa hari dicukur ia. Adapun dibuatkan jambui seperti kepala Nasrani atau Yahudi, maka itu telah keluar daripada asal perbuatan Islam. Kalau dengan duk penek remeh. Duk penek remeh tu saja 15 minit. Yang duk punch card duk kena merah tu remeh tu punya pasal. Bukan kata pi lambat dah, pi awal dah, turun berhenti tungkat motor, buang helmet apa semua lagu duk perbetul lampu side mirror apa motor tu lagu duk penek. Penek tak jadi, ronyeh buat lain. Penek tak jadi, ronyeh buat lain. Lewat pi punch merah. Remeh tu punya pasal. Yang piduk jadi macam ni, dia kata tu kerja macam tu, habis masa dengan remeh ni, dia kata iaitu terkeluar daripada asal ajaran Islam. Dia kata begitu. Yang lebih baiknya, jika hendak taruh rambut, boleh taruh semua atau buang semua. Dia kata jangan pergi jadi rambut tu jadi satu masalah kat kita. Tak mau. Orang Islam ada banyak kerja lain nak buat selain daripada penek remeh. Itu dia nak beritahu. Kemudian tajuk pula dia kata fin nahyi anit tarajjuli illa ghibban. Ini kita gezek bulan lepas. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan tegah sikat rambut kepala bagi laki-laki itu berkali-kali. Dia kata Islam larang orang laki-laki ni kira 5 minit sikat rambut, 5 minit sikat rambut, 5 minit sikat rambut. Islam tak suka kepada hero bunga. Itu maksud dia. Dia kerja duk sikat rambut tak nanti ni kerja siapa tuan? Kerja hero bunga. Dia tak ada kerja lain. Kerja dia penek remeh mengorak perempuan. Penek remeh mengorak perempuan. Ini kerja hero bunga. Maka dia kata Islam tak suka kepada hero bunga. Islam mau orang laki-laki yang betul-betul ada kelelakian. Islam tak perlu kepada orang laki-laki yang bersifat hero bunga ni ramai-ramai. Semua. Macam tu. Dan mengorat ni bukan setakat mengorat anak orang, bini orang pun dia nak pergi mengorat. Ni hero yang terlalu berbunga. Ni tajuk ni dia nak beritahu. Ketahuilah saudaraku, adalah bersikat rambut kepala itu satu kerja bagi membersihkan badan. Itu matlamat sikat rambut. Matlamat sikat rambut ni apa dia? Nak rambut bersih. Bila kita lepas mandi, kita sikat tu rambut tu dia jadi bersih. Kalau tak sikat lepas mandi lah keluar pergi kerja lagu tu kau lah. Dia sorghum satu macam dia kata dia ni makan nak tebuan ke apa pagi tadi awak dia sikat rambut tu nak bagi kulit kepala bersih. Dia kata itu tujuan asal dia sikat rambut. Dan jikalau sekiranya laki-laki itu ada menaruh rambut panjang, sunat baginya menyisir.
Kalau jadi yang hak jenis simpang rambut ni sunat sikat, supaya bersih ia beserta bersih kepalanya. Tetapi tegah syarak menyisir dengan sentiasa. Tapi sampai tak ada kerja lain, kerja duk sikat rambut ya. Jalan ni kalau zaman hang tuah dulu kerih ya. Zaman lah sikat lah. Hang tuah dulu bawa kerih tak apalah nak berjuang. Ini yang bawa sikat ni apa? Eru bunga. Ini dia ulu saja keluar sejengkai daripada poket belakang ni. Allahu Akbar. Macam tu punya doa dah. Ni dia duk nak abang ni tak bagus macam tu dia kata. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu adalah hadis daripada At-Tirmizi. Kata dia an Abdullah ibni Mughaffal radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajjuli illa ghibban. Itu hadis dia, very simple, pendek aja. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan nama Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Kata dia ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikat rambut melainkan sesekali. Itu maksud dia. Nabi larang kalau duk sikat rambut tak berhenti ni, sikat ni sesekali. Patut padan aja. Yakni jangan siapa laki-laki yang menaruh rambut itu sentiasa bersikat dengan berturut-turut. Seperti lepas sikat maka sikat pula, dia kata. Maksudnya tak berhenti duk sikat rambut. Oh kacau. Tuan balik tengok anak-anak kita ada rumah. Apa kata kat sikat rambut? Ni duk kepai rambut bagi jadi Ultraman tu. Allahu Akbar. Kan? Kadang pergi kedai nak gunting rambut ni kecil-kecil kolah rendah ni. Kolah rendah ni darjah 3, darjah 4, darjah 5 alui-alui ni. Abang dekat aneh ni. Aneh itu Ultraman lah. Kita duduk tunggu ten kita hari amboi. Aneh itu Ultraman lah. Baik-baik potong lah Ultraman lah. Lepas dah potong dah lagu satu macam yang duduk ni pula. Dengan buah gel buah apa bagi jadi tu. Dia macam mana? Okey. Dia pun golek dia tak kata apa golek turun mi. Puas hati tu. Ultraman. Macam tu punya rambut bukan takat sikat dengan tangan ni hingga dulu tu ya. Tuan-tuan, hadis ni relevan tak dengan law ni? Relevan lagi. Ni 1400 tahun dulu Nabi tegur benda ni. Law ni jadi tahun 1433 duk jadi benda ni. Orang Islam habis masa dengan benda yang tidak sepatutnya. Ni dia nak beritahu. Baik, yakni jangan siapa-siapa laki-laki yang menaruh rambut itu sentiasa sikat dengan berturut-turut. Seperti lepas sikat maka sikat lagi. Buatlah sikat itu seperti sehari atau 2 hari sekali. Ini tak boleh lah. 2 hari sekali sikat rambut pun tak boleh lah. Yang tu kawahat tak ada rambut. Tak ada rambut tak payah sikat langsung. Bukan kata 2 hari sekali. Tak ada sikat langsung. Sikat pun tak kena beli. Jenis ni. Hak jenis lagu kita ni rambut ada tapi tak panjang sangat. Mana lepas mandi sikat rambut. Itu aja. Jangan habis masa dengan duk sikat rambut. Kata At-Tirmizi dan pada bab ini ada riwayat daripada Anas bin Malik dan kata dia ini hadis hasan lagi sahih. Masalah dia kata sikat rambut apa hukumnya? Nak tanya hukum sikat rambut pula. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, telah berkata ulama, menyikat rambut itu sunat bagi perempuan semata-mata. Imam Nawawi kata orang perempuan pasal kebiasaan perempuan rambut panjang. Jadi sunat bagi mereka sikat rambut. Dan sunat bagi laki-laki dengan syarat tiada ia sikat rambut pada tiap-tiap hari dan tiap-tiap 2 hari dan seumpama yang demikian itu. Maksudnya orang laki-laki ini sikat pada waktu yang sesuai. Lepas mandi sikat. Jangan sampai tak berhenti duk sikat. Bahkan kira telah binasa akan sisir yang pertama. Kecuali dia kata dah lepas sikat, pitonyeh pasal apa ke, anak kena sikat pula. Itulah takat tu saja. Dia kata jangan sampai sepanjang masa duk sikat rambut. Wallahu a'lam. Lepas ni dia masuk bab fil akhal. Itu bab yang datang pada menceritakan pakai celok pada mata. Dia nak beritahu celok tu Nabi pakai ke tak ke? Satu. Kemudian dia nak beritahu fadilat. Apakah kelebihan pakai celok?
Yang ketiga dia nak kata, kata celak mata tu macam mana? Macam mana celak yang dipakai sebab Allah macam-macam. Celak Allah ni pun macam-macam. Kan hak mana celak yang menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan bab celak mata ni Nabi biasa guna dalam nak menerangkan benda dalam hadis dia. Bila sahabat tanya Nabi yang kata di padang mahsyar, di padang mahsyar ni matahari yang kata turun sejengkai atas kepala ni, sejengkai tu ukuran dia macam mana? Adakah jengkai kita ataupun macam mana? Dalam hadis tu Nabi ada beritahu. Sejengkai itu pada kiraan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Nabi kata sejengkai itu maksudnya sebesar celak mata. Nabi kata dia guna tu sebagai bandingan. Nah abang kata dekat betul. Dekat betul. Habis tak boleh lah duk tanya. Kalau macam tu matahari kalau dengan jarak kepala kita senggang dia besar celak mata, hancur lebok lah, jangan cakap begitu. Sebab apa? Sebab kita pun Tuhan bagi jadi, matahari pun Tuhan bagi jadi. Tuhan nak bagi matahari tu kurang panas ke, Tuhan nak bagi kita ni ada ketahanan ke, itu terpulang dekat dia. Cuma Nabi bagi tahu begitu. Jangan ukur benda-benda ni dengan ukur logik manusia atas dunia. Kita tak akan dapat jawapan dia. Kan nak ukur dengan logik akal atas dunia, mati kita. Dan macam orang ada setengah hari ni duk petikai tentang sirat, tentang titi di mahsyar esok. Hadis yang menceritakan tentang sirat, hadis sahih. Dalam riwayat Muslim bukan setakat habang kata ada saja titi. Bahkan dalam riwayat Muslim ni Nabi terang pula sifat-sifat titi itu. Titi yang kata semua orang kena lintas ni, titi itu ada pula cakok-cakok besi, Nabi kata. Dan ada orang yang nak lintas ni sekelip mata duk ada balik sana. Hak lagi laju macam kilat menyambak duk ada balik sana. Ada yang macam berlari, ada yang macam berjalan, ada yang macam merangkak, ada yang macam mengesot, ada yang macam duk berguling-guling nak lintas sirat itu. Maknanya kewujudan sirat titi di mahsyar adalah sesuatu yang sabit daripada hadis. Jangan ada orang pula hari ni main nak pulang balik cerita sirat ni, nak abang kata tak ada. Jangan. Pasal apa? Pasal beriman dengan sirat dia termasuk di dalam hal-hal iman di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Dia duk pi pertikai sirat apa semua, dia kata tak ada. Pasal apa? Dia kata dia bagi logik. Dia bagi logik. Dia kata logik dia apa? Kita dah dihisap amalan, dah ditimbang amalan, dah tahu dah ahli syurga, dah tahu dah ahli neraka. Tapi kalau dah tahu duk suruh lintas apa lagi, dia kata dia duk pakai logik. Kalau orang tanya dia balik, oh jadi kalau macam tu hang dengan azab kubur pun tak percaya jugalah. Pasal apa? Pasal logiknya di mahsyar baru nak timbang amalan. Pasal apa? Ada hukum dah dalam kubur. Itu logik dia. Jadi kalau nak timbang dengan logik, sekejap lagi dia punah habis semua. Kita orang Islam dituntut beriman dengan Quran dan hadis Nabi. Habis, full stop. Kalau dia kata begitu, Quran Allah sebut macam tu, hadis Nabi sebut macam tu, dan hadis itu dinilai sahih oleh ulama-ulama hadis, that is. Tidak ada ruang lagi untuk kita nak fikir logik, tak ada lah. Ini kita kena faham. Jangan duk timbang logik. Piduk timbang logik, piduk tengok orang tanam mayat, piduk tengok. Isat lagi ni dia nak bangkit duduk, malaikat nak tanya macam mana ni. Kacau. Kan? Dalam hadis kata, mai malaikat fayaq'udani. Hadis kata, maka dibangkitkan dia dan didudukkan dia. Dia fikir ni hari tu daripada abang di masjid kata saat lagi malaikat mai nanti nak kena duduk, nak duduk lagu mana, tengok dia pabuh tanah rapat tengok keranda pun bukan kata nak duduk, nak angkat kepala sikit pun nanti sangkut. Ini pun celak dia. Kacau. Kacau. Kita nak fikir benda dengan logik, kacau kita. Kacau. So jangan begitu. Islam ajak kita apa? Sami'na wa ata'na. Bukan sebarang dengar, bukan sebarang taat, tapi dengar itu Quran dan hadis, taat itu kepada Allah dan Rasul. Itu
yang diajar oleh agama kepada kita. So tajuk ni dia cerita tentang celak mata. Kemudian dia mai kita bagi tahu itu larangan apa duk solom masuk dalam kain selai apa semua, kita bagi tahu itu yang buah rambai apa semua tu tak ada nak baca lagi malam ni. Nampak bulan depan pula kita tengok yang kata larangan tu. Kemudian cerita tentang pakai wig atas kepala, yang tu dah baca di Masjid Jelutong, kita nanti skip tajuk tu. Kemudian fi rukubil mayathir, cerita tentang apa pelapik sutra mayathir kan. Ni dia bawa mai ni dalam konteks kenderaan zaman dulu, naik unta, naik kuda, buh kain lapik atas belakang unta, atas belakang kuda tu dia bubuh mayathir, dia bubuh kain setera. Dalam konteks kita hari ini naik kereta, boleh tak boleh pergi beli kain sutra buat lapik di kursi kereta kita nak duduk tu, boleh ke tak boleh? Yang tu dia nak main bincang di bawah tajuk yang akan datang. Kemudian fi firashin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak cerita tentang Nabi tidur atas apa. Kalau kita hari ini tidur atas dreamland, atas sweet dream, dan lok pilu pun tak ada lah ni, dia main lagi kasarnya. Spring atas ada satu lapik apa pula, dia mai pula lagi satu buah kuat atas apa semua, harga tilam saja 6,000. Tak masuk katil, tak masuk katil, tilam tu saja 6,000. Pergi kedai tanya taukeh, nampak elok, kita taukeh ni tilam berapa? Dia kata ni tilam saja 6,000. Terus mulut melopong, tak tanya apa dah, melopong mulut bulat lah. Pakai terkejut, tahun tu habis tahun tu. Lemari pun tak mau tanya, apa pun tak mau tanya dah, lagu duduk cari pintu keluar, balik. Tilam saja 6,000. Kita bagi kita punya level ni, habaq tilam 6,000 pun kita golek kepala. Tuan-tuan, ada orang tidur, tilam saja 200,000. Itu bukan level kita lah tu. Tilam saja 200,000. Kita tengok apa nak jadi dengan mereka ni setelah dibanding dengan firash ataupun tilam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.